Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, okey, sementara kita menunggu anda share, like dan love kepada ramai lagi kita punya kawan-kawan. Petang ni kita nak cerita tentang satu topik, kalau anda dah bersedia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Topik pada petang ini ataupun anda malam dah kan, 9.30, betul? Iaitulah jantungku masih berdebar, berterusan pula tu. Yang penting perkataannya kalau berterusan. Kalau sesekali tak jadi hal. Maklum saja, bagi anda yang sentiasa jenis orang yang orang panggil apa, gugup ataupun senang panik, yang mereka senang mendapat yang dimasukkan dalam bahasa sains, dia panggil arrhythmia, irama jantung yang tidak stabil. Yang paling kita takut ialah perkataan palpitation. Sebab kalau palpitation saja, dup bunyi lagi je, laju lebih daripada 100 kali per minit. Saya ulang, lebih daripada 100 kali per minit. Tapi kalau bawah pada 40 pun bahaya juga. Namun bagi mereka yang 60 ke 100 tu dikira normal. Cuma kalau atas pada 100 dan you pula boleh merasai jantung tu berdebar. Ingat, jantung kita sekarang berdegup, betul tak? You rasa tak dia berdegup? Selalunya tak rasa. Itu dipanggil normal. Kan? Kalau you merasa ataupun terasa, kadang-kadang macam menguit pula muscle you di bahagian dada atau di bahagian lengan ni, atas ni kan. Kadang-kadang itu yang perlu you hati-hati kalau lebih daripada 100. Tanpa sebab. Saya ulang. Yang paling takut ialah tanpa sebab. Kalau bersebab, okey, saya bagi contoh. Anda pun boleh tulis kat situ. Sambil you mendengar saya cerita ni, sambil-sambil tulis. Kenapa you berdebar? Selalunya orang kata sebab dia, okey, kita pendekkan cerita, mula dengan exercise dulu. Mestilah degupan jantung lebih daripada 100. Itu normal, kan? Tapi kalau gaya hidup you selalu dalam keadaan terkejar-kejar, stres, selalu kena marah, ataupun you suka marah. Saya ulang, you kena marah ataupun suka marah, tak heran kalau jantung you rasa tak rasa pun. Kalau kita ambil ECG ke, kita ambil ni jam sekarang kan, yang moden-moden ni boleh tengok degupan jantung, pum, naik atas pada 95, 110, kadang-kadang 120, tak pasal-pasal. Ingat, kalau jantung tu terlalu kuat degupannya, cepat sangat, dia akan jadi lemah nanti, ataupun dia akan bengkak nanti. Itu bahayanya. Nombor satu, bahagian fizikal dulu kita habis. Masalah minuman, kadang-kadang you ambil sweetener, artificial sweetener, atau energy drink, atau mereka, walaupun saya kata kopi bagus, tapi setengah orang tak boleh kena setengah cawan pun dah tak boleh tidur. Itu you kena kontrol. Ada bahan-bahan seperti MSG, ingat saya cerita tu. Ataupun you tengah bercinta. Bercinta antara salah satu daripada kenapa degupan jantung tu kadang-kadang ialah kan, katakan nak pergi jumpa ke, ataupun ada masalah antara silaturahim ni pun, kadang-kadang dah kahwin pun bermasalah juga kan. So bukan kata bercinta sebelum kahwin saja, tapi degupan jantung tu adalah petanda-petanda ada sesuatu yang tak kena. Tak mungkin kalau you dalam keadaan stabil, degupan jantung tu Tuhan jadikan luar daripada julat dia. Boleh faham? Okey, maksudnya luar daripada antara 60 dengan 100. Ada banyak lagi dugaan-dugaan hidup, macam kita datang ke umrah ni pun kadang-kadang ke airport, perjalanan, you punya pasport, all these things. Maklum saja lagi ramai orang, lagi banyak dugaan, cubaan. Ini pun kadang-kadang menyebabkan degupan jantung you boleh, tak sabar, jenis perumus tu memang lagi cepat. Ini kebiasaan fizikal. Okey, ataupun you excited. Maksudnya nak dapat sesuatu, atau menunggu ketibaan anak pertama yang tak pernah ada pengalaman. Of course, kalau nak angkat nikah, semua tu lagi lah. You pernah dengarkan orang sampai berpeluh. Kalau dah sampai sesak nafas, kalau sampai dah pening kepala, sampai dah nak muntah loya dan ada keringat, orang panggil apa, peluh, peluh dingin ni kan, sejuk-sejuk sampai berpeluh-peluh semua tu, jaga baik. Okey, yang ni kita tak nak sampai peringkat
Kalau you tak ada masalah jantung pun, kadang-kadang jantung ni disebabkan oleh rangsangan ataupun pemicuan environment you ni menyebabkan jantung tu kadang-kadang overload. Kena jaga baik. Baik, itu bahagian jantung semua kena jaga. Kalau jantung dah ada masalah seperti pendawaian. Tahu pendawaian? Dia punya electrical impulses dia, kan? Semua ni dia punya original sumbernya tu kena betul. Kalau charge dia tu mula orang kata apa ada fuse pun boleh dapat orang panggil debaran jantung yang bukan-bukan. Sampaikan boleh pengsan lah dengan main. So kalau ada masalah jantung ni kardiologis kena tolong check. Injap dia lah, muscle dia lah, ada infection lah dan sebagainya. So cardiovascular disease can cause debaran jantung yang berterusan. Ujung-ujungnya, satu perkara yang mungkin tak ramai orang mahu cerita iaitu kita banyak dosa. Rupanya banyak dosa, kadang-kadang dia keluar dalam bentuk debaran jantung yang berterusan ataupun orang panggil bercepat ataupun laju sangat debaran ni. Maklum saja sampai gemetar. Contoh, kalau kita menipu, kalau kita banyak sangat orang panggil wayang kulit, mau tak mau dia akan keluar. Sebab itulah dalam erti kata yang dinamakan, bukan sebab saya ada kat Madinah ni nak cerita pasal agama dan sebagainya, tetapi Allah terapi tu yang katanya kalau kita cuma mengingati Allah sahaja boleh mententeramkan jiwa, betul. Kalau kita kusut pemikiran, selalu sangat dosa tak lepas-lepas, kita buat aja macam normal, rupa-rupanya jantung tu boleh tunjuk. Orang tak boleh baca, tapi kalau doktor kardiologis, kalau dah tak tahu penyakit lain, tidak ada masalah elektrikal ataupun ubat-ubatan, makan pun semua dah betul, tapi masih ada debaran tinggi, cuba cek isu-isu yang saya kata banyak dosa ni. Bukanlah apa, sebab dalam keadaan kita cover tapi kita masih lagi ada ketakutan, kecuali kalau kita ni jenis yang orang kata dah kebal ataupun dah hitam sangat hati kita ni, dah tak masuk apa lagi dah, yang tu jantung kadang-kadang masih nampak macam normal je. Sebab apa? Bagi mereka itu dah kira normal. Baik, sekarang kita fokus pada apa yang sebenarnya berlaku selain pada gaya hidup, selain pada masalah psikologi. Ingat orang yang ada panic attack, anxiety attack, dan tak boleh handle themselves, tak boleh jaga atau kawal diri, kadang-kadang nak senyum pun susah, itu kadang-kadang debaran jantung selalunya tinggi. Okey, harus diingatkan ada beberapa masalah seperti ubat-ubatan yang kita tak sedar, seperti ubat darah tinggi, ubat diuretik, ubat antibiotik pun. Ubat asma selalu menyebabkan kesan sampingan, menjadikan degupan jantung kita tu tinggi. Okey, ada masalah anemia, tak cukup darah merah, jadi jantung terpaksa pump lebih kuat lagi atau lebih laju lagi. Kan berat tu sebabkan tak cukup oksigen. Gula kalau tak cukup dalam badan, bukanlah maksudnya gula tu bagus, tapi maksud saya kalau terlalu rendah, sampaikan, kan you pernah dengar orang bawah pada 2 atau 3 unit tu, dia punya glukos, kan, you can get, orang kata apa, sampai boleh pengsan pun. Tapi sebelum tu degupan jantung amatlah tinggi. Okey, barang diingat, bila datang masalah seperti infection, you ada jangkitan atau ada radang tu maksudnya sakit lah. Siapa saja pun dalam kesakitan, kadang-kadang degupan jantungnya tinggi. Kalau ada demam, ada masalah gastrik, ada lain-lain tu masalah yang paling kita nak jaga. Ada tak organ-organ lain yang terlibat, seperti paru-paru ataupun ada kanser. Baik, ramai orang terlupa apabila dia menghadapi masalah degupan jantung tinggi ni, dia orang kata apa, dispose of, alah biasa je lah, terutama sekali sekejap datang sekejap tak datang, kan. Kalau terus berterusan lebih daripada berjam-jam, memang you sendiri akan bawa, bukan you bawa, orang lain akan bawa you pergi ke hospital. You jangan bawa diri you sendiri. Saya ulang, jangan bawa
kereta sendiri kalau degupan jantung dah tak boleh kontrol. Mesti you punya partner tolong bawa atau anak you tolong bawa. Jangan bawa sendiri sebab dia boleh membawa sampai boleh pengsan. Bayangkan sakit dada, sesak nafas semua tu. So ramai orang tak sedar ada beberapa perkara yang boleh dibetulkan. Sebelum doktor buat rawatan yang sampai kena bagi ubat yang serius, ubat-ubat ni memang kena makan kadang-kadang sampai akhir hayat, nak kena macam-macam lagi lah, nak kena turunkan kolesterol lagi. So ubat tu kadang-kadang bergenggam-genggam. Kalau tak baik juga dia akan buat ablation. Tahu ablation tak? Dia akan bakar certain pendawaian. Wiring tu cuba di seolah-olah dibetulkan dia punya signal tu. Ada baiknya juga. Ablation ni kalau buat di tangan orang yang mahir, ada kebaikannya. Maksudnya boleh sembuh seperti sedia kala pun. Namun yang penting ialah yang hari-hari ni. Ada beberapa saya nak bagi 7 kat sini. Satu ialah hypo atau hyperthyroid. Ramai orang lupa kepada thyroid ni. Thyroid ni dia control you punya engine. Macam kereta kita kan. Kalau rem dia terlalu kuat, kereta terbakar. Kalau rem terlalu rendah, asyik mati je. Datang traffic light tak boleh jalan. Pasal apa? Sebab you punya timing tu tak betul. So hyper atau hypothyroid also cause berdebarnya jantung kita. Nombor 2, kalau you punya masalah diabetes tak kontrol. Ataupun tak kena diabetes lagi tapi suka sangat ambil benda bergula, tinggi sangat pun tak boleh, rendah sangat pun tak boleh. Gula jaga baik. Lepas tu masalah body you terlalu alkaline. Memang orang kata alkaline tu bagus, body kita kurang nak kena kanser dan sebagainya. Tapi kalau rendah sangat, selalunya disebabkan oleh potasium rendah dan kortisol tinggi. Potasium ni maksudnya untuk kontrol you punya degupan jantung juga. Dan kortisol ni tinggi maksudnya disebabkan oleh stres. Faham? Seterusnya ialah masalah tinggi sangat ambil bahan-bahan yang tinggi refined carbohydrate. Saya ulang, perkataannya adalah refined, bukan karbohidrat yang tak. Karbohidrat banyak yang elok kan, yang ada serat, yang ada good vitamin, mineral sebagainya itu kita perlukan. Tetapi yang selalunya bertepung dah tukar jadi refined food, processed food, yang tu menyebabkan you punya potasium akan jadi rendah. Dan seterusnya kalau sodium you pun tak cukup, jangan main. Garam-garam yang ni macam garam bukit semua tu, kalau tak cukup pun akan menyebabkan jantung berdebar. Lepas tu kalsium pun tak cukup. Lepas tu magnesium pula tak cukup. So 4. Kalsium, magnesium, sodium, potasium. Selalu mainannya 4 ni. Saya ulang. Kalsium, magnesium, potasium, sodium. Tapi tak apa, you tak payah ingat semua tu. Yang penting you suruh doktor check you punya electrolyte. Semua ni dimasukkan vitamin, minerals ataupun yang dipanggil seperti hormon-hormon, enzim, semua ni memerlukan good minerals, good vitamin dalam you punya electrolyte. Electrolyte tu lebih kurang macam kita punya cecair badan kita ni, kita punya body cell semua tu dimandikan dengan cukup imbangan antara mineral-mineral yang terbaik. Tanah sekarang pun dah tak cukup dengan mineral-mineral yang terbaik. Baja pun cuma NPK saja, nitrogen, fosforus dengan potasium. Apa jadi pada manganese, apa jadi pada magnesium, semua tu. Jadi kita kena nak buat apa? Cuba betulkan ni dulu sebelum kita pergi nak tembak ke, nak bakar ke apa-apa, nak makan ubat banyak-banyak. Betulkan ni dahulu, iaitu kita punya electrolyte. Kita betulkan seperti, tengok yang penting seperti air kelapa. Cuba amalkan air kelapa sebab air kelapa bagus dengan potasium. Kalau you ambil magnesium seperti semua sayur-sayuran yang menghijau, potasium dan magnesium cukup banyak. Saya ulang, potasium, magnesium cukup kalau you ambil D&D diet secara tepat dan you ambil Moringa Plus. Saya ulang lagi sekali, ambil diet secukupnya. Kalau tak kerti kontrol, tolong cover dengan Moringa Plus. Pasal apa? Superfood tu cukup dengan vitamin minerals yang diperlukan. Lepas tu ditambah pula dengan contoh seperti honey. Honey yang pure. Macam itulah, macam kita punya madu tualang atau madu kelulut. Tolong campur dengan lemon sedikit, amalkan.
amalkan tu maksudnya selang sehari atau setiap hari, boleh. Tak ada hal, okey. Makanan-makanan yang tinggi dengan magnesium seperti apa lagi, potasium tu seperti pisang, jambu, avokado. Kalau dapat, ambil buah-buahan yang berwarna-warni, rainbow food, beetroot, mushroom, sweet potato, keledek, almond. Ni makanan-makanan yang terkenal untuk membetulkan debaran jantung. Sikit lagi, kayu manis diamalkan sedikit, tambahan. Serbuk dia tu setengah sudu setiap kali katakan you nak buat minuman ke apa, ataupun dia sendiri saja dengan air panas, silakan. Campur dengan bee sweet, ya, stevia kita. Lepas tu siapa yang suka ambil buah kurma, kata orang kalau kita ambil sama ada 1 atau 3 kurma setiap hari, banyak penyakit boleh dibantu, termasuk debaran jantung. So kurma, celery, dark chocolate. Jangan malu nak ambil hot chocolate, tapi coklat yang lebih pada 75% kakao atau kakaonya tu. Kan you tengok kan ada tulis. Cuma dia pahit sikit lah. Masuklah bee sweet. Lepas tu santan, very good. Lagi sekali coconut water, air kelapa. Lepas tu sea salt, garam Himalaya pun bagus, garam bukit pun bagus. Lepas tu apple cider vinegar, ACV. Very important bagi mereka yang ada masalah GIT, gastrik. Lepas tu jambu biji, saya dah kata tadi kan, jambu very good, jambu biji. Bukan jambu air sangat, yang dia suka jambu biji ni, yang pink ataupun yang putih tu no problem. Lepas tu omega 3 wajib. Saya ulang lagi sekali, omega 3 is very good for the heart. You tahu kan omega 3 datang daripada mana? Daripada sacha inci oil. Alhamdulillah. Tuhan bagi rezeki. Ini terkenal, dah banyak kajian, termasuk D3. Yang daripada Santera tu. Kalau you nak ambil D3 pada matahari, silakan. Tapi mesti ada vitamin D3 K2 lah. Last kali ialah kalau you allergic kepada bahan-bahan seperti caffeine semua tu, kontrol. Walaupun saya kata coffee is very good. Okay. Vitamin E, kalau ada siapa-siapa yang nak sambung, ambil ESIO tu, E essential oil pun very good, sebab E is very good for the heart. Dan last kali ialah vitamin B1, thiamine. B1 adalah antara yang terbaik untuk you control you punya debaran jantung. Habis. Kalau dengan doktor, dia ada 3 cara. 1, ubatan, makan. Nombor 2, bakar, ablation tu, dia punya signal-signal nak dibetulkan, dan satu lagi ada special pacemaker untuk nak betulkan dia punya per minute. Kan, you pernah dengar kan pacemaker, supaya tidak out of control. Habis. Cuba cek kalau ada genetic factor, maksudnya adik-beradik you pun ada yang masalah atrial fibrillation ataupun masalah tachycardia, maksudnya yang tinggi debaran jantung ni, you kena lebih berhati-hati. Sebab ada small factor tentang genetik yang saya dapat baca ni, ada kes-kes. Kalau adik-beradik, mak bapak pun kena, abang ke, you kena lebih berhati-hati. Orang perempuan lagi sekali lebih daripada orang lelaki. Saya heran macam mana orang perempuan boleh lebih daripada orang lelaki banyak sangat ni. Statistiknya, ataupun sebab orang perempuan lebih banyak daripada orang lelaki kat dunia ni. Alright, apapun, saya doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Jaga diri elok. Kalau masih berdebar tak baik juga dengan jaga makanan ni. Pastikan you, apapun saya kata, jumpa doktor pakar kardiologis dahulu. Boleh? Okey. Senyum sokmo. Dunia bahagia, akhirat syurga. Dan jangan lupa apa saya kata, let go and feel good all the time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.